Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadil ladzina astafa. Amma ba'd. Pertama sekali yang saya muliakan Datuk Seri kita Dr. Zulkifli Damak Barakatuh, dan pada semua asatizah yang dikasihi, yang disayangi oleh penduduk langit dan bumi. Mudah-mudahan pada petang yang berbahagia ini menjadi kebaikan, menjadi khair pada kita semua. Ucapan jazakumullah khairan katsira di atas semua yang terlibat dan semua asatizah yang dapat melapangkan, meruangkan masa bersama-sama untuk menjayakan program yang terakhir, iaitu Ikhtitam Bukhari, yang mana kita akan baca daripada 7 hadis yang terakhir. Alhamdulillah, dalam masa PKP inilah kan, untuk menyempurnakan kita daripada pihak madrasah mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang pada kita dan juga memberi kepercayaan pada kami untuk meneliti apa-apa yang telah diterjemahkan. Sama-sama kita dapat kongsi perkara-perkara ini supaya menjadi kebaikan yang banyak, bukan hanya sekadar pada kita, tetapi umat dapat melepaskan daripada kejahilan. Tetapi perkara yang banyak menguntungkan, saya rasa kami sebab apa? Lagi kita menterjemahkan balik, kita tengok balik, maka kami dapat manfaat yang banyaklah, dapat diulang-ulang. Walaupun memang di sini memang pengajian Bukhari kulit ke kulit kan, dengan syarahnya sekali kan, siang malam, tetapi bila dalam program macam ni kita lebih bertumpul lumus, Allahu Akbar, diberi kepercayaan, maka kita pun rasa terpanggil untuk menunaikan, untuk membantu supaya apa? Bukan sekadar diri kami, bahkan umat yang di luar sana dapat mengambil manfaat yang banyak. Sekarang ni kita tengok kalau kita tengok sendirilah kan, Imam Bukhari rahimallah dalam nak menyusunkan hadisnya, seperti mana yang dikatakan oleh anak muridnya salah seorang, Firabri rahimallah, dia kata Imam Bukhari pernah berkata kan, ma wada'tu fi kitabi sahih hadisan illa aghtasaltu qabla dhalika wa sallaitu raka'atain. Imam Bukhari dalam nak menyusunkan ni, dia kata aku tidak pernah meletakkan pada kitab sahih aku satu hadis pun melainkan aku akan mandi dulu, makna akan bersihkan diri, makna dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, dan kemudian aku akan sembahyang 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah SWT. Kerana hadis sahih Bukhari bukan sebarangan bukan hanya sekadar terjemah, tetapi nak menghayati. Jadi mudah-mudahan bila ada dengan terjemahan yang boleh kita kata sampai ke tahap yang nak sampai tahap sebenar, mungkin kita tak dapat capai, tapi insya-Allah sampai tahap itu insya-Allah akan membolehkan seseorang itu dapat menghayati. Bila dapat baca dengan betul, dengan tepat, apa yang dimaksudkan dapat dipaham, insya-Allah ini akan memudahkan seseorang itu dapat menghayati apa yang nak disampaikan oleh Imam Bukhari, apa yang dimaksudkan, apa yang nak dibagi tahu, supaya apa? Kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dibawa dalam kehidupan kita. Inilah selagi umat tak datang pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ish Muhammadi, selagi itulah umat tak akan dapat menjiwai. Seperti mana yang dikatakan
oleh seorang syekh, iaitu Maulana Said Ahmad Khan rahimahullah, kan. Dia pernah baca satu syair, kan, tentang Bukhari. Kami pernah berdepan dengan dia, kemudian dia pun bagi tahu dalam syair tu, nak bagi tahu pentingnya ada ish Muhammadi. Partahi Bukhari, partahi Bukhari, bi ghairi ish Muhammadi, bi ghairi ish Muhammadi, Bukhar atahe, Bukhar atahe, Bukhari nahi ati. Jadi belajar hadis Bukhari, belajar hadis Bukhari, baca hadis Bukhari tanpa ada ish Muhammadi, kecintaan yang mendalam terhadap Nabi SAW. Sebenarnya bukan Bukhari yang datang, tapi demam yang datang. Sebab itulah kita, Bukhari ini bukan satu perkara yang simple, tapi mudah-mudahan ada majlis macam ni, majlis terjemahan, akan memudahkan orang yang baca, orang tu akan memahami, dia akan kecintaan akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan majlis beginilah, dengan fikir risau Datuk Seri kita, dan hasil semua bertungkul lumus, maka terjadilah perkara ini. Kalau tidak, mungkin kita pun tak tahu, macam-macam orang boleh terjemahkan, tapi ini satu amanah daripada lurah-lurah hadis, Kadang-kadang makna tu, makna yang tak dimaksud dengan lurah biasa, tapi daripada lurah hadis. Kadang-kadang, makna dia mushtarak, tetapi ada perkara yang patut dibahaskan. Itu melalui syarah dia lah. Tapi mudah-mudahan ini satu langkah lah, langkah pendekatan untuk seseorang tu lebih dekat dengan kaifiat kehidupan dia, cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tak panjang masa lah, saya rasa masa cukup singkat, masa yang cakap dicemurui, saya takut nanti terlebih belajar lah cakap, Jadi mudah-mudahan apa yang kita ada kat sini, jadi kami berterima kasih lah pada memberi peluang pada kami juga, dan kita berterima kasih pada asatizah kita yang datang daripada berbagai tempat, yang sanggup mengambil cuti daripada tempat-tempat mereka, ada yang kerja dengan pejabat agama pun ada, dan sebagainya lah. Kita ucap jazakumullah khairan kasira kerana memberi, meluangkan masa untuk membolehkan penamatan terjemahan Bukhari. Jadi saya rasa cukuplah sekat tu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah dengar sedikit pengetahuan daripada pemuda madrasah kita. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil nasihat-nasihat yang baik. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan aish Muhammadi, kecintaan yang mendalam kepada Nabi SAW, sehingga kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya daripada Sahih Al-Bukhari. Sekarang ini kita dengarkan kata-kata aluan dan kata-kata nasihat daripada Datuk Menteri kita yang bahagia, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah ta'ala. Sama-sama kita mendengarkan kata-kata beliau, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengusi majlis, Fadilatul Syekh Maulana Abdul Hamid, Fadilatul Syekh Maulana Mansur,
Seterusnya maulana, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang banyak membantu dalam mentahqiqkan untuk menzahirkan terjemahan Sahih Bukhari yang bagi saya adalah amat penting dan perlunya. Sejujurnya saya cuba melihat kepada beberapa maktabah dan khazanah ilmiah Malaysia. Saya dapati dalam sedikit makrifah saya tidak ada satu pun terjemahan Sahih Bukhari dalam versi Malaysia yang telah selesai dan sempurna. JAKIM ada membuat percubaan, alhamdulillah, tetapi hanya beberapa jilid yang kecil dan tidak berkesudahan. Beberapa mesti cuba buat. Apabila dapatan semakan kita juga tidak ada secara sepenuhnya. Ada versi yang paling mudah adalah mengambil daripada Indonesia dan cuba alih bahasakan ke bahasa Malaysia. Tetapi alhamdulillah, saya rafakkan setinggi syukur pada Allah dengan satu tekad yang saya tengok, yang saya cuba fahami bahawa Imam Al-Bukhari ini sebagai jihbiz, dia bukan sebagai ulama sebarangan, tapi ulama yang luar biasa. Kitabnya walaupun melalui ilham Rabbani dan ilmu, sebagaimana kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, innamal ilmu bitta'allum, hal tersebut kita dapati bahawa Al-Imam Bukhari telah menunaikan amanah ilmiahnya dengan izin Allah, mengambil sejumlah masa dalam hidupnya berada di serambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istikharah, dengan kesungguhan sebagaimana yang disebut oleh Maulana Mansur, dan kita dapati bahawa kitabnya itu amat luar biasa. Sebahagian ulama menamakan Imam Bukhari sebagai muhaddisul fuqaha wa faqihul muhaddisi. Dia bukan sekadar-kadar muhaddis secara mahdah, tetapi apabila disebut sebagai faqihul muhaddisi, yang ditakrifkan dalam mazhab Hanafi sebagai fiqh itu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha, dia lebih kepada bagaimana fiqh membumikan kehidupan dalam bentuk realiti dan kefahaman dengan penuh maslahah serta naratif yang berlaku, maka kita akan rasa bahawa itulah sebenar sebuah kehidupan. Al-Imam Al-Bukhari dalam sejarahnya yang cukup panjang, walaupun usianya kurang daripada 60 tahun, hanya 54 tahun lebih atau kurang sedikit, tetapi kita tengok karamah ilahiyah kepadanya dengan ilmu hadis tersebut yang bukan sekadar dikuasai tapi difahami, bukan sekadar difahami tapi dihayati, bukan sekadar dihayati tapi diimani. Yang disebut sebagai Insh Muhammadi itu memang tepat dalam kehidupan Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari membacanya dan memujinya tidak kesampaian, kerana orang yang memujinya itu tarafannya amat jauh daripadanya. Bagaimana seorang nak puji seseorang tersebut? Saya terlihat dalam satu filem Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari ini guru-gurunya sendiri memberi siqah yang tinggi kepadanya, bahkan menjadikannya sebagai musahhih,
kerana kepercayaan yang amat mendalam kepada Imam Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang kita lihat, yang kita fahami berdasarkan kepada tajuk atau tabwib sahaja, menunjukkan betapa faqihnya beliau, betapa mendalamnya dia. Sekalipun kadang-kadang hadis didatangkan dalam bentuk mu'allaq, tapi mu'allaq Imam Bukhari dek kerana tingginya ilmu, kerana ikhtisarnya, kerana dijangkakan orang faham macam dia. Walaupun sebahagian menyatakan kalau mu'allaq termasuk munqati', termasuk dia, tapi itu terkeluar daripada jalur apabila dinisbahkan kepada Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semangat untuk musafir itu telah mengarifkannya dan memakrifahkannya. Dengan sebab itu Khatib Al-Baghdadi mengkaryakan satu karya yang cukup baik, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Dan ini telah menjadi sunnatul ulama, bagaimana mereka mengumpulkannya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tidak ada hadis yang diletakkannya itu, melainkan apabila kita menekuninya satu persatu dan secara mendalam, nescaya kita akan dapati ianya cukup-cukup hebat. Cukuplah saya datangkan satu kisah bagaimana sekadar Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, musahih atau syarih kepada Sahih Bukhari, Fathul Bari, tak kala seorang guru cuba membetulkan pandangan dan pendapat atau kenyataan Ibnu Hajar yang dikatakan silap, maka tuan guru yang penuh amanah berkata kepada muridnya, semak semula. Lalu semak dan dikatakan memang silap, banding dengan kitab Al-Isabah, banding kitab beberapa takrib, banding kitab Tahzib, banding beberapa kitab yang lain yang dikaryakan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar. Akhirnya Tok Gurunya beberapa kali tetap kata semak semula, supaya tidak mudah untuk melulukan kenyataan. Akhirnya tuan guru itu berkata kepada muridnya, ya bni Ibnu Hajar, haza hajar, wal hajaru la yuzahzahu illa bihajar. Satu kalimah yang menunjukkan ketinggian ilmu Hafiz Ibnu Hajar. Kalau itu setaranya untuk menyelesaikan Sahih Bukhari terpaksa 13 jilid. Dan tanda sebagai kelebihan Sahih Bukhari, kita lihat sepanjang zaman ada yang mensyarahkannya, yang berkhidmat dengan Qastalaninya, Karmaninya, Aininya. Begitu juga dengan Fathul Bari, termasuk seperti Kashmiri dan ramai lagi yang sanggup berkhidmat, seolah-olah Allah hantarkan mereka menjadi khadam-khadam kepada tulisan daripada seorang sahaja. Kita nak terjemah pun kita ambil hampir 40 orang. Itu pun mungkin ada lagi kelemahan-kelemahan yang kita cuba minimumkan. Tapi alhamdulillah, justru saya dengan rendah hati dan rendah diri dan menginsafi betapa pentingnya projek terjemahan Sahih Bukhari ini. Dan Allah takdirkan dan tunjukkan kepada kami, maulana-maulana kita, pelajar-pelajar kita, bergabung dengan pejabat menteri untuk kita zahirkan satu terjemahan. Saya mengharapkan ia bersifat aqrabu ila shawab, insya-Allah. Jadi kalau ini terlaksana, sebenarnya 100 atau 200 tahun lagi, bayangkan dibaca di seluruh Malaysia, termasuk Nusantara, maka ia termasuk dalam mizan hasanah kita semua
yang kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan majlis seperti ini bagi saya maknanya cukup berbisa dan cukup berharga. Dan saya mengambil kesempatan dengan beberapa perkara. Yang pertama, insya-Allah jika sekiranya dicetak, saya akan senaraikan nama tuan-tuan sekalian termasuk dalam penghargaan untuk kita hadiahkan senaskah setiap orang. Dan untuk madrasah ni insya-Allah kita hadiahkan 5 naskah supaya tanda ucapan terima kasih kita atas sumbangan tersebut. Dan matlamat kami sebenarnya dalam hal ni dia bukan bisnes, dia lebih kepada penyebaran. Insya-Allah ada barakahnya. Dan yang keduanya, suka juga saya nyatakan bahawa kita juga mengharapkan kerja-kerja yang seterusnya. Walaupun Bukhari tidak semestinya Muslim, tidak semestinya Abu Daud, tapi mungkin kita pilih salah satu sebab banyak sahabat-sahabat kami menyatakan dia telah buat. Jadi kami taklah nak bertembung dengan hal ni, boleh jadi kita juga nak raikan. Kedua, yang terakhir sekali, saya dengan rendah diri mengucapkan jazakumullahu khairul jazak kepada semua maulana, semua yang terbabit, sahabat-sahabat kami, sehingga saya merasakan hari ini adalah hari raya bagi saya dan syukur kepada Allah. Dan insya-Allah seistimewanya hari ini saya juga dapat berada pada sisi-sisi terakhir terjemahan Sahih Bukhari dan khatamnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan segala hajat tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah kurniakan hajat kita dengan barakah kita khatam Sahih Bukhari, kita khidmat kepada Sahih Bukhari ini. Dan saya akhiri dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan daripada yang bahagia, betul berkerti daripada ucapan beliau. Sebenarnya terdapat banyak pengharapan yang disebutkan oleh beliau. Antaranya ialah supaya terjemahan kita yang disemak, yang diakhiri pada hari ini merupakan terjemahan yang akrab ila shawab. Dan kita doakan supaya harapan tersebut menjadi kenyataan. Dan juga harapan yang dia nyatakan bahawa terjemahan ini insya-Allah akan dibaca sehingga 100-200 tahun yang akan datang, bahkan tersebar luas ke seluruh Nusantara. Kita aminkan harapan tersebut. Dan insya-Allah sekarang ini kita akan teruskan kepada acara yang kita boleh katakan sebagai pemuncak pada majlis ini. Dan sama-sama kita memberi tumpuan. Dan kalau kita lihat di banyak negara-negara Islam yang mengkhatamkan Sahih Al-Bukhari, majlis khatam Sahih Al-Bukhari ini dianggap sebagai satu majlis yang sangat dinanti-nantikan di India, di Pakistan, di Bangladesh dan juga di negara-negara yang lain. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat ini kepada kita. Sama-sama kita beri perhatian kepada hadis-hadis yang akan dibacakan dan kita panjatkan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita ukhrawi dan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو قال ليخلقوا حبة أو قال شعيرة. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
terjemahan bab yang terakhir. Terjemahan daripada atas. Terjemahan daripada atas. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini, iaitu pembuatnya, akan diazab pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepada mereka, hendaklah kamu menghidupkan apa yang kamu telah menciptanya. Abu Nu'man menceritakan kepada kami, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pemilik-pemilik gambar-gambar ini, iaitu pembuatnya, akan diazab pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepada mereka, hendaklah kamu menghidupkan apa yang kamu telah menciptanya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail daripada Umarah, daripada Abu Zur'ah, bahwasanya beliau telah mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada seseorang yang pergi mencipta seperti ciptaanku, maka hendaklah mereka mencipta satu zarrah, ataupun dalam riwayat yang lain, hendaklah mereka mencipta satu biji benih ataupun satu biji syair. Bab bacaan orang munafik, bacaan orang fajir, iaitu orang munafik, dan suara-suara mereka dan bacaan Quran mereka tidak melepasi kerongkong-kerongkong mereka. Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyidina Anas bin Malik daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, iaitu limau manis, baunya, rasanya sedap dan baunya harum. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar, rasanya sedap tetapi tiada bau harum baginya. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seumpama pokok ataupun bunga raihanah, baunya harum dan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran sama seperti buah hanzalah, iaitu sejenis buah yang rasanya pahit dan tiada bau baginya. Dalam menceritakan kepada kami Ali, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar daripada Zuhri. Dalam satu cabang sanad yang lain telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Salih, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ambasah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus daripada Ibnu Syihab, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku oleh Yahya bin Urwah bin Zubair, bahwasanya beliau mendengar Urwah bin Zubair berkata bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tukang-tukang tilik. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka itu bukan ada apa-apa. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka menceritakan sesuatu yang menjadi perkara yang benar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah merupakan kalimah yang hak yang telah dicuri dengar oleh jin. Lalu dia telah membunyikan perkataan yang hak itu di telinga walinya, iaitu pemujanya, seperti bunyi ketukan ayam, ataupun seperti ayam berketuk bunyinya. Lalu mereka telah mencampur aduk di dalamnya lebih daripada 100 pendustaan. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, beliau berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Sirin
menceritakan daripada Ma'bad Ibn Sirin, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, akan keluar satu kumpulan manusia daripada belah timur. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan Al-Quran itu tidak melepasi tulang selengka mereka. Mereka akan keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar menembusi binatang yang telah dipanah. Kemudian mereka tidak kembali semula kepada agama, sehinggalah anak panah kembali semula ke tali busarnya. Lalu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tanda-tanda mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda mereka adalah membotakkan kepala. Ataupun dalam satu riwayat yang lain, Sya'rawi, baginda bersabda at-tasbid. At-tasbid iaitu mencukur rambut di kepala sehingga licin. Bab yang terakhir daripada kitab Sahih Al-Bukhari, bab pada menyatakan firman Allah, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kami akan mengadakan neraca-neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal-amal manusia dan makhluk yang lain pada hari kiamat. Dan bahawasanya amal-amal Bani Adam dan perkataan mereka bakal ditimbang. Mujahid telah berkata, perkataan al-qistas ataupun al-qustas maknanya keadilan dalam bahasa Rom. Dikatakan dalam satu pandangan yang lain, perkataan al-qistu merupakan masdar bagi al-muqsid. Perkataan al-muqsid pula bermakna orang yang adil. Dan adapun perkataan al-qasid maksudnya adalah orang yang zalim. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Ashkab ataupun Ishkab, bahawasanya beliau telah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail daripada Umarah bin Al-Qa'qa', daripada Abu Zur'ah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah berkata bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terdapat dua kalimah yang dicintai Tuhan Ar-Rahman, yang ringan di atas lidah, yang berat pahalanya pada timbangan. Perkataan itu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai sudah bacaan hadis akhir daripada Sahih Al-Bukhari, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi taufik selepas ini untuk kita membaca secara berterusan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, seterusnya menyampaikan kepada orang lain. Kita serikan majlis perkhataman Sahih Bukhari ini dengan doa khatam yang akan dipimpin oleh penasihat madrasah kita Sahibul Fadilah, Ustaz Abdul Hamid bin Hashim hafizahullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى السواء السبيل، واهدنا إلى السواء السبيل، واهدنا إلى السواء السبيل.
اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا. اللهم تقبل أعمالنا واجعلها ثقيلا في ميزان أعمالنا. اللهم احفظنا من الكذب، اللهم احفظنا من الكذب، اللهم احفظنا من الخيانة، اللهم احفظنا من الخيانة. اللهم اجعلنا علماء العاملين فحفاظا متقنين ودعاة إلى سبيلك أرحم الراحمين. اللهم استخدمنا لخدمة دينك، اللهم استخدمنا لخدمة دينك، اللهم استخدمنا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع صلاحيتنا لخدمة دينك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر الهداية في العالم كله في مشارق الأرض مغاربها. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rakan-rakan kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berbahagia, Datuk Menteri dan juga sahabat-sahabat mereka, ya Allah. Ya Allah, terimalah mereka, keluarga mereka, anak saudara mereka, ya Allah. Seluruh umat Nabi SAW dan sertalah kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sedikit amalan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah sedikit amalan kami untuk menterjemahkan Sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Kami tidak mampu untuk menunaikan hak-hak kehebatan Sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Kami hanya mampu menterjemahkan sedikit daripada kalimah-kalimah yang disampaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, masih banyak kekurangan kami, kelemahan kami, ya Allah. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kekurangan Engkau terimalah amalan kami, ya Allah. Kau jadikan jariah kami, ya Allah. Ya Allah, kau jadilah kitab yang paling hampir kepada kesahihan terjemahannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dan umat ini, ya Allah. Amkanlah hidayah ke seluruh dunia, ya Allah. Bantulah jemaah-jemaah bergerak di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah wabak dan ujian yang melanda kami dan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, berilah keafiatan, kesejahteraan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, yang sakit di kalangan kami kau sihatkanlah, ya Allah. Yang berhutang, selesaikanlah hutang-hutang mereka, ya Allah. Yang ada masalah keluarga, selesaikanlah masalah keluarga mereka, ya Allah. Yang ada masalah anak-anak, selesaikanlah masalah anak-anak mereka, ya Allah. Ya Allah, yang ada masalah mahkamah, selesaikanlah masalah mahkamah mereka, ya Allah. Yang belum bertemu jodoh, ketemukanlah jodoh mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada zuriat yang saleh lagi salihah, ya Allah. Jadikanlah mereka para da'i, para ulama dan para du'an yang bertebaran seluruh dunia membawa agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ketakwaan Imam Bukhari kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ketelitian Imam Bukhari kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang mengikut jejak langkah para salafus salih dalam mengorbankan diri dan harta mereka untuk agama, ya Allah. Semata menjaga keridaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, keterimalah majlis kami ini, ya Allah. Keterimalah terjemahan kami ini, ya Allah. Ya Allah, kemudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, keberatkanlah mizan hasanat kami di akhirat dengan sedikit kalimah-kalimah Nabi-Mu yang kami telah terjemahkan untuk dipaparkan kepada umat, kepada seluruh Nusantara bahasa Melayu khususnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keikhlasan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berilah keikhlasan kepada kami, ya Allah. Berilah keikhlasan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau terima, ya Allah, adalah semata-mata dengan limpah kurnia-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap kepada limpah kurnia-Mu, ya Allah. Kasih sayang-Mu, ya Allah. Kau Maha Karim, ya Allah. Kau Maha Penyayang, ya Allah. Kau Maha Penyantun, ya Allah. Kau Maha Lembut, ya Allah. Kami menadah tangan kepadamu, ya Allah. Segala kehinaan, ya Allah. Segala dosa dan kelemahan, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah doa-doa kami, ya Allah. Kau dengarlah rintihan kami, ya Allah. Kau tunaikanlah hajat-hajat saudara kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan kami, melainkan Kau telah redha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan kami, melainkan Kau telah redha dengan kami, ya Allah. Setelah Kau ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab
dan jadikanlah tempat kami berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa على آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.